Ya ni mana bertipu lah. Ada kau beli barang nak display. Pakai otak lah. Apa? Betul orang kata. Apa nama ni? Kalau cerita tak sah kalau tak menipu. Ada je. Nah. Langsung. Dah. Ni TikTok eh? Ni TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Hidup mesti ada masalah. Mesti ada ujian, mesti ada cabaran. Anda pergilah mana pun, anda akan bertemu dengan ujian, anda akan bertemu dengan masalah. Itulah namanya hidup. Allah nak lihat respon kita. Tak kurang juga isu-isu yang sedang membadai, melanda institusi madrasah. Masalah kau lari macam mana pun, dia akan datang, dia akan hadir. So Allah nak tengok respon kita macam mana kita bertindak balas dengan ujian yang Allah hadirkan. Kita jangan fikir apa orang kata tentang kita. Kita fikir apa Allah kata bila kita respon macam ni. Apa yang Allah akan kata bila kita respon seperti ini. Ramai orang kalah sebab dia fikir orang, apa kata orang. Maka kalau kita nak manusia puji kita, ikutlah cakap manusia. Tapi kalau kita nak Allah rahmati kita, reda pada kita, kita ikut Allah. So siapa ikut Allah biasanya tak popular. Siapa ikut Allah biasanya tak terkenal. Siapa nak ikut masyarakat biasanya dipuja-puja. Masyarakat ni dia boleh angkat kamu, dia boleh jatuhkan kamu. Tapi kalau masyarakat jatuhkan kita, tak ada masalah. Yang kita risau, yang kita bimbang, yang kita khawatir, yang kita takut ialah bila Allah humban kita, Allah baling kita, Allah lempar kita. Ingat tu. Jadi dalam hidup ni Allah itu misi keutamaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan hidup kita. Insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat. Ada banyak isu madrasah tentang hari ni. Kita pun tak pastilah. Tapi yang penting saya adalah pemilik madrasah. Setiap hari kita buat live, mungkin ada perkara yang mungkin sahabat-sahabat boleh tanya untuk kita, selain pada isu-isu kekeluargaan yang kita bawa setiap hari. Hari ini kita selitkan tentang isu madrasah. Bila sebut isu madrasah, dia tetap ada kaitan dengan isu kekeluargaan juga. Dia bila kaitan dengan madrasah ni, semua orang nak bercakap, semua orang nak bicara, semua orang nak lemparkan hujah, nak lemparkan idea. Tak kisahlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Jangan kita terlalu fikir. Sebab esok kalau orang tengah sakit, dia nak panggil siapa? Nak panggil sekolah SPP ke? Nak panggil surau mana, masjid mana? Madrasah lah. Jadi bila kita bicara, kita mesti bicara rasional. Jangan ikutkan perasaan dan emosi. InsyaAllah. Seperti mana sedapnya biskut ni, sedap juga entam orang. Sedap biskut ni. Sedap jugalah mengumpat orang kan. Satu-satunya institusi masih ada untuk dipertahankan, madrasah lah. Kalau sekolah agama dimiliki oleh kerajaan, madrasah ni satu institusi yang wajib untuk kita pertahankan. Tak kira lah apa falsafah kita, prinsip kita, kepatian kita, madrasah harus dipertahankan. Okey, salam takziah lah kepada keluarga Eddie Bro, salah seorang followers kita yang semalam kehilangan mak mertua, ayah mertua. Oleh kerana Eddie Bro kat Melaka, kita sempatlah pelajar madrasah kita datang. Inilah peranan madrasah. Jangan kita fikir madrasah dipanggil baca doa betul orang karaoke. Jangan fikir macam tu. Kalau otak kita jahat, kalau minda kita jahat, semua benda jadi nampak jahat dah. Hati kau dah jahat, pandang semua jadi jahat. Allahu Akbar. Subhanallah.
Kita persoalan. Ada soalan, kita gerak persoalan. Soalan. Daripada TikTok, Ahlia. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak iman yang mantap dan solat yang khusyuk. Bagaimana? Tadi baru kita habis kelas. Kelas tasawuf. Antara perkara yang mempengaruhi hidup anda, kan, tak lain, ialah circle anda. Circle anda tu mempengaruhi sebenarnya. Ya, kita tahu apa yang kita makan, gaya hidup kita, semua ni kita kena faham. Tapi salah satu perkara yang memang kita dapat lain, kita pergi kerja ada kawan, kita pergi mana-mana ada kawan. Circle kita siapa? Siapa circle kita? Dan kita pandai tak nak tapis circle kita? Nak tapis siapa orang patut kita kawan, siapa patut kita sekadar kenal, bukan bersahabat baik. Nampak tak? Kalau kamu nak jadi orang kaya, kamu kena campur dengan orang kaya, barulah mentaliti kamu kaya. Kalau kamu seorang atlet, kamu suka sukan, tentulah kamu akan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai mentaliti sama macam kamu, barulah kamu boleh bicara tentang sukan. Kalau kamu nak dapat khusyukan dalam solat, nak dapat kehidupan yang lebih baik di akhirat, kamu nak dapat satu kenikmatan, kelazatan dalam ibadah, kamu kena berkawan dengan orang-orang seperti itu, yang sedang berusaha untuk dapat apa yang kamu nak dapatkan. Maka kamu kena hadir majlis-majlis ilmu. Kamu kata kamu nak khusyuk solat, tapi majlis ilmu tak pergi. Kamu tak berkawan dengan orang-orang yang alim. Kamu tak berkawan dengan orang-orang yang warak. Kamu tak berkawan dengan orang-orang yang baik-baik, setidak-tidaknya yang baik. Kamu tidak ada circle yang baik. Pergi pejabat mengumpat hal orang. Pergi pejabat kutuk orang, fitnah orang. Pergi pejabat hanya tahu nak cari salah orang. Tapi pada waktu sama kamu nak khusyuk dalam solat. Kamu rasa apa? Tuhan ketika solat dengan Tuhan di luar solat tu tak sama ke? Kamu rasa? Kan? Allah yang kamu sembah ketika solat dengan Allah ketika kamu tak solat tu tak sama ke? Kan? Allah tahu. Satu kita tahu Allah tu maha mengetahui, kan? Satu kita kena baca sifat 20. Kan? Supaya kita kenal Allah. Kenal diri sendiri. Kan? Bila kita nak dapat kenikmatan dalam ibadah, kan, maka kita kena pandang kita ni apa matlamat hidup kita ni. Matlamat hidup kita apa? Bila matlamat kita jelas, maka kita akan persisiakan kehidupan kita. Bila matlamat kita jelas, kita akan buat perkara di luar daripada matlamat kita, di luar daripada sesuatu yang kita nak lakukan untuk capai matlamat kita. Okey, matlamat saya hari ini nak buat orang bahagia. Matlamat saya hari ini, contoh matlamat saya hari ini nak sebarkan kebaikan. Kalau matlamat saya hari ini saya setting kat minda saya setiap hari ialah nak buat kebaikan, dan tentu saya tak akan mengumpat orang. Kalau telinga saya terdengar orang mengumpat orang, maka saya akan hindarkan diri saya, sebab matlamat saya itu jelas. Matlamat saya itu akan menghadirkan garisan pemisah saya dengan orang lain, garisan yang menentukan saya berada kat mana. Bila matlamat kamu jelas, kan, kamu akan lakukan banyak perkara-perkara baik yang seterusnya nanti akan membawa yang baik tadi tu, yang kamu buat baik-baik tadi. Allahu Akbar, azan zuhur masuk. Maka perbuatan-perbuatan baik yang kamu buat tadi tu akan membawa diri anda tu, anda akan bawa sifat-sifat baik tadi tu ketika anda solat. Bayangkan, solat hanya 3 minit. Sedangkan di luar solat ada 8 jam, 5 jam, 6 jam. Antara subuh ke zuhur berapa jam? 8 jam, 7 jam. 8 jam, 7 jam tu lebih lama daripada 3 minit ketika solat, 5 minit ketika solat. Tapi 8 jam tu sebenarnya dan akan mempengaruhi 3 minit, 5 minit tu. Bayangkan 5 minit mengantuk. Bayangkan baru 3 minit kita pergi solat Jumaat orang lelaki. Semua secara keseluruhan lebih kurang 1 jam je. Daripada awal azan sampailah ketubah Jumaat baru kepada solat lebih kurang 1 jam. 40 minit katakan, 40 minit. Sedangkan 40 minit sebelum kamu solat tadi, 40 minit sebelum kamu masuk masjid, ada 6-7 jam yang kita buat apa? Dengan perkara yang kita buat sebelum 6 jam tadi tu, 6 jam yang kita buat tadi, kita buat bekal apa masuk masjid? Kita umpat orang, kutuk orang, fitnah orang, caci orang, kan? Main handphone, main game. Kemudian masuk masjid nak cari Allah. Tentulah darjah kekhusyukan kita, darjah kelazatan kita sama. Kita orang sakit. Bila kita sakit masuk masjid, kita sakit berdiri depan Allah, kita sakit ketika kita nak sujud pada Allah, tentulah, kan, kita nikmat kita tak seperti orang sihat ketika sujud pada Allah. Maksudnya apa? Sihat rohaninya. Orang sakit makan sedap pun tak rasa. Bila sakit, roh kamu sakit, jiwa kamu sakit, maka ibadah kamu tak rasa lazat. Tapi kalau roh kamu, jiwa kamu, kan, sihat, kan, kamu akan dapat rasa kenikmatan dalam ibadah. Jadi ini tugas yang besar kita.
Kita nampak, oh aku sihat, tak ada cedera, cek kencing manis okey, jantung pun nampaknya tak berlubang. Kan? Tapi kau tak nampak adab kau dah berlubang, akhlak kau dah berlubang. Nampak tak? Kau main tak kencing manis tapi kau kaki kencing. Jadi dengan perangai kau tu, kau bawa diri kau ketika baca Quran, ketika kau zikir, ketika kau solat, kau tak akan dapat nikmat kelazatanmu. Seperti mana orang sakit, kan, diberi makan sedap, dia tak rasa sedap tu. Faham tak? Jadi kamu kena faham matlamat hidup kamu kena faham amalan harian kamu kena kenal pasti dengan siapa kamu berkawan. Tengok WhatsApp group kita. Siapa orang dalam WhatsApp group kita? Nampak tak? Kamu yang biarkan, kamu yang benarkan orang-orang lara, orang-orang yang lalai dalam kehidupan kamu. Kamu tak boleh salahkan orang. Kamu ada remote control kat tangan kamu. Handphone kamu punya, bukan orang punya. Kenapa kamu tak mampu nak tapis? Saya selalu bagi formula, macam-macam formula. Antaranya 2T. Dalam hidup ni kalau nak berjaya, kena ada 2T. Apa 2T tu? T yang pertama ialah kamu kena tapis. T yang kedua, kamu kena berani tolak. Kalau kamu tapis, nampak macam tak okey orang-orang ni, tolaklah. Nampak tak? Sebab tu mak bapak yang pandai, mak bapak yang bijaksana, dia tak pelekehkan sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga dia. Mak bapak nak selamatkan anak. Tadi saya baru baca, seorang anak tak tahan dengan letiran bapak dia, dia pukul bapak dia sampai mati. Kemudian dia buang tepi jalan. Tak kira siapa orang tu. Bermakna perkara macam ni boleh berlaku pada bila-bila masa. Bila anak-anak kita tak didik mereka, tak tarbiyah mereka, tak bimbing mereka. Mereka terdedah dengan kawan-kawan yang gosak. Mereka terdedah dengan teknologi yang disalahgunakan. Handphone, ada banyak aplikasi disalahgunakan. Nampak tak? Kita tak ada ilmu macam nak didik anak. Kamu ada didik tak nak tundukkan harimau? Ada. Tak ada ilmu nak tundukkan harimau, maka kamu jangan duduk sebelah harimau. Faham? Kamu ada ilmu tak nak tundukkan serigala? Tak ada. Jadi jangan duduk sebelah serigala. Kamu ada ilmu tak nak tundukkan anak? Tak ada. Maka anak tu akan tunduk dengan kau. Nampak tak? Harimau tu akan terkam kau. Sebab kau tak ada ilmu, kau duduk sebelah harimau. Harimau terkam kau. Berapa ramai anak hari ni terkam bapak dia, terkam mak dia. Alamak, senyap lah, bising lah. Aduh, pening kepada orang. Mak asyik bercakap je. Pam, tutup pintu bilik, duduk dalam bilik. Start motor belah. Mak boleh buat apa? Mak boleh buat apa? Apa tindakan mak yang mak boleh lakukan? Nampak? Sebab mak tak ada ilmu. Mak yang gagal telah menyusahkan masyarakat. Bila mak gagal, bapak gagal, maka anak-anak tu bertebaran dalam kehidupan masyarakat. Maka mereka ini akan rosak dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat jadi rosak. Seorang anak yang gagal daripada sebuah keluarga yang gagal, mak bapak tak tahu didik anak, anak ni akan pengaruh anak-anak orang lain. Daripada anak kita tak tahu isap rokok, dia pengaruh sebab keluarga dia tak tahu didik, tak tahu tarbiyah, tak tahu bimbing, tak tahu nak pandu, tak tahu nak usrah anak mereka. Nampak tak? Satu penting untuk kita didik dan tarbiyah anak-anak kita, kawan macam mana yang boleh dikawan. Kawan macam mana dia kena elak, kawan macam mana dia kena tepis, kawan macam mana dia kena tapis, kawan macam mana dia kena tolak. Ada kita ajar. Sebab tu saya kata pada anda, kata guru saya semudah je. Ada ketikanya bila kita pergi dengar ceramah-ceramah agama, ceramah-ceramah nak jadi orang kaya, ceramah-ceramah nak jadi orang yang bermotivasi, orang yang ada teknik, ada kaedah, semua benda dalam dunia ni perlu ada ilmu. Wa man arada dunya fa'al bil ilmi. Nak dunia mesti ada ilmu. Maka kamu kena belajar. Kalau kamu tak belajar, kamu akan langgar, menentang, baru kamu dapat ilmu. Nampak tak? Kenapa kamu kena buang 5-6 tahun, 7-8 tahun, baru ilmu tu datang. Tapi bila ilmu tu datang, baru bila kamu dah faham tentang suatu, anak tu dah tak dapat diselamatkan, dah jauh daripada pegangan, daripada pelukan, daripada sentuhan anda. Kan rugi. Nampak tak? Satu belajar. Saya ajak kamu 24 dan 12. Selain pada live setiap hari ni, saya ajak kamu 24 dan 12 pergi program saya di Setia City Convention Center, Setia Alam. Di sana untuk dapat apa? Untuk dapat ilmu kekeluargaan, ilmu keibapaan, ilmu untuk didik anak, ilmu nak didik suami, ilmu nak didik isteri, ilmu nak didik kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai umat yang terbaik. Nampak tak? Tapi kalau nak didik anak, tarbiyah anak pun tak kerti. Tapi cakap sembang, wah cerita politik, macam nak mampus. Cerita politik, pemimpin ni salah, ini musibat, ni tak betul. Anak sendiri main dadah tak tahu. Anak sendiri main bawa betina ke hulu kilir. Tapi cerita macam dia lah pemimpin terbaik. Kamulah, kita mak apa, majoriti kita gagal. Masyarakat kita sebenarnya gagal. Majoriti kita gagal. Kita cerita sembang kari banyak. Nampak tak? Kita cerita macam bagus. Anak muda sekarang tak solat. Anak muda sekarang tak pergi masjid. Anak muda sekarang tak kenal majlis zikir. Anak muda sekarang tak kenal majlis ilmu. Apa yang kita nak sembang sangat?
Kita asyik bergaduh tentang banyak perkara, tapi perkara paling asas bab akidah, bab tauhid, kita tak banyak bicara. Nampak? Tak banyak bicara. Kan? Kita usung cerita pelajar tahfiz nak dipolitikkan, nak dihangatkan, Allahu Akbar. Kan? Subhanallah, tapi tak ramai orang bagi solusi. Kan? Kita kena berhati-hati tuan-tuan, jangan kita hangatkan suasana macam ni, sebab kerajaan dia ada kuasa yang akan nantinya akan menyulitkan perjalanan tahfiz-tahfiz tu nanti. Besok kerajaan buat gila, kan? Dia kata okey, tahfiz tak dibenarkan lagi, kan? Kerajaan kena campur tangan. Semua guru-guru tahfiz mesti datang kepada kerajaan. Habislah. Ini yang kita nak elak ni. Kan? Kita daftar, tapi kita tak nak mereka masuk 100%. Susah kita. Ini benda orang awam tak faham. Kan kita semua jadi akan hangat, semua cerita hangat. Bila isu madrasah menjadi hangat, akan banyak benda nanti kita tak dapat kawal. Kena ingat tu soalan. Tolong tap skrin lah. Korang ni tengok tap lah skrin, tangan tu gerak sikit. Kan, kalau tak ada, tangan tu zikir. Kalau tak nak tap skrin, tangan tu zikir. Kepada Tok Ma, Pak Riz, kalau kita suruh suami solat kemudian kena marah sangat-sangat, berdosakah isteri ni buat suami marah? Cara kita sampaikan mesej, cara kita tegur, penuh hikmah. Satu, sebab tu kita minta bantuan Allah. Allahumma faqihu fiddin. Orang yang Allah beri faham, dia tahu nak buat kerja. Nampak tak, bila suami kita marah, marah tu banyak sebab. Kan, marah sebab dia ego, marah sebab dia rasa tercabar. Kan, kalau seorang suami yang baik, seorang suami yang tahu matlamat hidup, seorang suami yang masih hidup, kan, dia tak perlu tegur, dia tak perlu ditegur oleh isteri bab solat, pasal dia yang patut bimbing isteri bab solat. Nampak tak? Tapi kalau seorang suami ditegur bab solat, tak solat, maknanya suami tu memang ada masalah. Kalau isteri tak tegur, bermakna siapa nak tegur? Sebab tu Allah takdirkan perempuan duduk sebelah kita untuk mengimbangi kekurangan, kerosakan, kelemahan, kelopungan yang kita ada dalam hidup. Maka perkahwinan itu bukan sekadar nafsu atas ranjang, atas katil. Perkahwinan itu sebenarnya untuk menyelamatkan iman masing-masing. Itu sunnah yang besar. Bila datang seorang suami duduk sebelah isteri, sebenarnya suami itu nak samakan iman perempuan ni. Kalau tak dikahwini, perempuan ni mungkin tersalah jalan, mungkin berlaku zina, mungkin berlaku pelbagai maksiat. Seorang wanita duduk sebelah suami untuk ingatkan suami agar jangan salah jalan, agar jangan salah perwatakan perlakuan. Jadi seorang wanita kalau nak tarbiyah, nak bimbing, nak ingatkan seorang suami, kena bijaksana. Minta bantuan Allah dulu. Jangan kita main segegah aja, bukan main terkejar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam lisani yafqahu qawli. Minta bantuan Allah supaya bicara kita, kata-kata kita mudah didengari oleh suami kita. Agar kata-kata bicara kita yang tidak mengurus perasaan dia. Dalam kita menegur, kita terapkan, kita sebarkan, kita samakan, kita hadirkan kasih sayang. Tak sama kan tuan-tuan? Bila kita tegur dengan kasih sayang dengan tegur dengan kebencian, tak sama. Awak ni bila nak semayang le. Alah, dah tua nak mati pun tak semayang. Apa nak jadi? Malulah dengan anak-anak, menantu. Awak ni ada otak pakai le. Suami dengar macam tu terkesan le. Kena pula kita tegur depan anak-anak. Bang, saya dah siapkan sejadah tu bang. Nanti abang semayang. Yelah, saya tahulah. Alah, tak payah awak. Tak apa, itu tak ada masalah. Kan? Makan tahu, semayang tak tahu. Bodoh. Kena bodoh pula suami. Mana dia tak marah? Kan? Makan je tak habis-habis. Semayang tak nak, solat tak buat, apa nak jadi? Nampak tak? Kadang-kadang kita berletih. Kan? Orang perempuan dia kena berhati-hati. Dalam nasihat ada letih, tak jadi. Dalam letih ada nasihat, tak jadi. Letiran tu kena tepikan. Kan? Sebab kita ni berkahwin bukan dengan watak-watak suami seperti Sayyidina Umar. Kita bukan berkahwin dengan watak-watak lelaki seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita bukan berkahwin dengan manusia-manusia perwatakan seperti Bilal bin Rabah yang penuh sabar. Kan? Tak gerti nak marah. Allahu Akbar, subhanallah. Kita berkahwin dengan suami kita yang macam kita, yang tidak mempunyai perwatakan seperti Siti Khadijah Al-Kubrah. Nampak tak? Kita tak ada perwatakan seperti Siti Fatimah Az-Zahra, tapi kita adalah kita yang cuba menghadirkan satu perhubungan yang penuh kebahagiaan. Kita sedaya upaya kita. Dengan penuh kekurangan, dengan banyak kelemahan, kita cuba baiki keluarga kita. Subhanallah, kita mungkin tidak tinggal dalam istana, tapi cukup terletak kita yang kecil ini buat kita bahagia. Alhamdulillah.
Nampak tak? Jadi perhubungan ini lebih kepada nak membina, kan? Nak membina satu perjalanan boleh pergi sampai ke syurga Allah. Kita nak bina satu perhubungan, nak ingatkan satu sama lain, nak remind. We all are reminder each other. Kita nak remind each other. Kita ni semua reminder. Kita nak remind, nak ingatkan setiap orang daripada kita semua ini, kan? Agar tidak tersalah jalan, agar tak terkeluar daripada garisan yang Allah telah tetapkan. Allahu Akbar. Kalau hidup tu nampak garisan, tak apa, macam main bola sepak. Ada garisan, main tak keluar ada garisan. Tapi hidup ni tak nampak garisan. Perlu keimanan, perlu keyakinan, perlu kepercayaan. Itulah iman. Allahu Akbar. Next. Daripada TikTok Syahmi Zamir, boleh ke saya berdoa macam ni? Kembalikanlah daku kepada fitrah hamba-Mu, tetapkanlah hatiku mencari keredaan-Mu. InsyaAllah. Teruskan tuan-tuan. Kan? Itulah pengharapan kita pada Allah. Kita ni fakir, kan? Kita tak ada apa-apa. Kebergantungan kita pada Allah adalah mutlak. Tak bergantung pada siapa-siapa melainkan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita bergantung sepenuhnya, sepenuh jiwa, sepenuh hati, bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa-doa kita walaupun kadang-kadang kita tak terikut seperti mana kita doa, mudah-mudahan doa itu akan mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, doa itu adalah sebahagian daripada ibadah kita. Doa itu juga ibadah. Nampak tak? Sebab tu kita kena rajin berdoa. Sebab doa ini yang akan menggaris pandu perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita doa itu, itulah yang kita jalankan. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, itulah yang kita lakukan. Kita manusia biasa. Kadang-kadang kita berdoa, tapi di luar doa kita ada banyak buat silap. Mudah-mudahan dengan doa kita tadi, Allah kabulkan dan kita kekal dalam keadaan yang lebih baik dan tidak melakukan kesilapan. Nampak tak? Dan kita mengharapkan kita mati dalam husnul khatimah. Kita berdoa dan berdoa menjadi sebab Allah buka pintu hidayah kepada kita. Maka kena banyak berdoa. Alah, pengangai macam syaitan, kan? Makan rasuah nak doa. Macam bagus engkau, alah tak betul lah. Jangan. Kan? Allahu Akbar. Ketika kamu makan rasuah, ketika kamu lakukan maksiat, Tuhan yang sama kamu jumpa ketika dalam solat. Kan? Allah cukup gembira. Allah sangat suka bagi mereka yang buat maksiat kembali pada dia. Allah sangat suka. Dia beza dengan manusia. Kita ni nampak orang buat maksiat, kita jaja cerita orang ni. Kan? Kalau tengok orang politik berhujah, berkempen, berbicara, banyak cerita pasal aib orang. Banyak bongkar sana, bongkar sini. Semua orang banyak lakukan perkara sama. Dia bongkar dia. Nampak tak? Semua benda tu tidak langsung tak ikut Nabi. Sedangkan kita sepatutnya tutup aib orang serapat-rapatnya. Paris, kalau kita tutup aib orang, macam mana kita orang tu nak tahu dia tu penyangak, penjahat? Allahu Akbar. Engkau rasa kalau kau cerita buruk orang tu, kan? Kalau kecuali lah benda tu memang terpaksa bagi tahu sebab dia perogol bersiri. Kalau kau tak bagi tahu, banyak anak perempuan lain lah. Kan? Subhanallah. Kan? Kita kan ada Allah. Kenapa tak yakin pada Allah? Kan? Setiap apa yang kita minta pada Allah, pasti Allah akan bantu. Ya Allah, jauhkan kami daripada manusia-manusia, kan, yang munafik. Ya Allah, jauhkan kami daripada manusia-manusia yang menipu. Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami. Ya Allah, hadirkan kami manusia-manusia memimpin kami kerana Engkau. Ya Allah. Mintalah. Kan? Walaupun kita berulang kali tak dapat seperti mana yang kita minta, tapi itu tidak menghalang untuk kita terus minta. Sebab meminta itu tidak ada full stop. Sehinggalah full stop nyawa kita. Sehinggalah nadi kita berhenti. Tidak akan bergerak buat selama-lamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi terus berdoa. Doa ni senjata orang mukmin. Orang mukmin dia sentiasa berdoa. Orang yang bergantung harap pada Allah sentiasa berdoa. Takkan mungkin putus. Takkan mungkin berakhir. Takkan mungkin berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bila ada masalah lagi berdoa, lagi berdoa. Nampak tak ya? Allahu Akbar. Jangan peduli doa kita Allah kabul tak kabul, itu bukan urusan kau. Bukan urusan aku. Urusan kita berdoa. Itu urusan Allah. Allah tahu nak kabulkan bila. Allah tahu. Kau jangan ajar. Kan? Jangan jadi kurang ajar. Jangan petikaikan Allah. Kita siapa nak petikaikan Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Next. Daripada Zai 76, macam mana nak ngelak dari kawan yang nak ajak kita buat maksiat? Siapa pilih kawan macam tu? Siapa pilih kawan macam tu? Kamu ada Ya Hayyu Ya Qayyum. Carilah Allah, dia maha kuat. Ya Allah, aku lemah, aku tak cukup kuat. Bantu aku ya Allah untuk menjadi orang yang kuat, menepis segala tomahan, menepis segala cacian, menepis segala ajakan yang tidak baik. Mintalah pada Allah. Kita tak minta pada Allah. Kita bergantung kepada kepandaian kita, kebijaksanaan kita, kekuatan kita, kelebihan kita. Ini tak boleh.
Kita mesti bergantung pada Allah. Apa saja perkara, kita kena bergantung pada Allah. Satu, didik dan tarbiyah anak-anak kita bergantung pada Allah. Mak susah lah, mak. Allah yang akan jadikan kamu pandai. Cari dia. Macam mana mak? Zikir nak. Ini zikir dia nak. Jom ikut mak solat sunat 2 rakaat. Buka Quran sekarang baca. Nampak tak? Tu teknik. Bukan cakap je tapi tak ajar. Nampak tak? Bila kamu ada kawan-kawan yang mengajak kamu ke buat maksiat, kan? Dengan usia kamu yang dah matang, sepatutnya kamu tahu cara nak nolak. Nampak tak? Baik kamu tolak maksiat daripada kamu ditolak ke neraka. Nampak tak? Berani untuk bercakap benar, kan? Kerana tak ada orang berani untuk berada dalam neraka. Faham tak? Dan itu adalah benar, kan? Kita terlalu nak jaga hati orang sampai kita terima maksiat orang buat. Bagaimana hati dan perasaan Nabi SAW yang menangis untuk kita, yang sentiasa berdoa untuk kita, yang terlalu banyak bersusah payah untuk kita. Adakah kawan kamu lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Adakah kawan kamu lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW? Anak-anak kita terutamanya. Sikit-sikit kawan. Kenapa mereka pilih kawan lebih utama daripada yang lain? Sebab kamu tidak dedahkan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu tak kenalkan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu tak pernah tarbiyah dia dengan tentang Nabi. Sebab tu kita kena ada program tersusun untuk anak-anak kita. Kita kena ada strategi untuk anak-anak kita. Kita mesti ada strategi untuk diri kita. Kenapa tuan-tuan dan saya kena jadi yang terbaik? Sebab kita nak pimpin anak-anak kita. Kenapa kita mesti jadi yang terbaik? Sebab kita ni umat yang terbaik, bukan calon umat. Nampak tak? Allahu Akbar. Kenapa kita mesti jadi yang terbaik? Sebab anak-anak kita perlukan kita. Subhanallah. Kenapa kita mesti jadi yang terbaik? Sebab isteri kita perlukan kita, suami kita perlukan kita. Ketika suami kita jatuh, kitalah orang yang sentiasa nak bagi dia semangat. Lupakah kita? Di sebalik kekuatan seorang lelaki ada seorang wanita. Di sebalik kemenangan-kemenangan lelaki ada wanita. Nampak tak? Wanita peranan dia besar. Bukan biasa-biasa. Pak Aris, kenapa bila suami saya dah terkenal, dah berjaya, dah kaya, dilupakan saya? Engkau jangan risau. Memang ada perasaan risau tu kan. Engkau jangan jadikan itu sebagai satu bencana musibah besar. Dia lupakan kamu, tapi kamu kena ingat Allah tak pernah lupakan kamu. Dah lama kamu tak sebut Allah, dah lama kamu tak sujud pada dia dengan penuh hati dan perasaan, dengan air mata mencurah jatuh, membasahi pipi sampai jatuh ke lantai. Dah lama Allah usik kamu sikit dengan suami. Sebab Allah nak kamu datang pada Allah. Faham? Nampak tak? Biarlah semua orang lupakan kita, jangan Allah. Jangan kita dilupakan oleh Allah. Satu, kita kata Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk ingat kau. Nampak tak? Subhanallah. Itu lebih utama daripada kita kata, Ya Allah, aku minta supaya suami aku ingat aku, isteri aku minta aku ingat aku. Utamakan dulu, Ya Allah, tolong aku untuk ingat kau. Itu yang paling utama. InsyaAllah kita akan menang dalam kehidupan ini. Next. Daripada di list Ottoman, Paris, sedihlah sekarang tengok adab orang Islam bercakap dah tak ada tuala. Ini ujian untuk kita. Mereka yang buat masalah, mereka yang berada di lurah-lurah maksiat, ini ujian untuk kita. Sejauh mana kita mampu untuk bertahan iman kita. Sahabat-sahabat, setapak keluar dari rumah, maksiat dah tunggu. Sepanjang perjalanan pergi ke pejabat, kita melalui deretan maksiat. Kita berada dalam pejabat 8 jam penuh dengan maksiat. Tempat kita cari rezeki yang halal sepatutnya, rezeki yang diberkati sepatutnya, penuh dengan maksiat. Jadi kalau kamu tak bekalkan diri kamu dengan amalan-amalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, kamu tak akan selamat. Kalau kamu tak bekalkan dengan anak-anakmu yang masih muda, yang masih mentah, yang masih rapuh imannya dengan amalan-amalan sahabat, amalan-amalan Rasulullah SAW, amalan-amalan para wali-wali Allah, anak kamu pasti tewas. Tewas, tuan-tuan. Kalau tak tewas sekolah rendah, dia tewas sekolah menengah. Kalau tak tewas sekolah menengah, dia tewas kat universiti. Berapa ramai anak-anak remaja kita berzina di universiti, tapi tak masuk khabar kan? Kamu rasa tak berlaku ke? Kamu rasa itu tidak terjadi ke? Mungkin institusi-institusi besar-besar ni dia boleh off record. Wartawan tidak ketagih nak pergi ke universiti. Wartawan terlalu menggairah nak cari news kat madrasah-madrasah, pondok-pondok, tempat perjuangan agama.
Sehingga orang hilang respect pada institusi agama. Sehingga orang hilang kepercayaan kepada institusi agama. Seperti mana sebagai besar bagi kita hilang respect kepada pengurusan zakat. Di Malaysia khususnya. Adakah kita nak perkara yang sama berlaku pada institusi tahfiz? Ini peranan kita. Mempertahankan institusi. Mempertahankan agama, peranan kita. Kita sedang hidup di zaman penuh maksiat. 1400 tahun yang lepas Nabi dah sebut, Nabi dah pesan. Kalau kita masih leka dan lalai, masih lagi gairah dengan nikmat dunia, gairah nak mengejar cita-cita dunia sampai terhilang, terkubur, tertimbus impian akhirat, itu satu malapetaka, musibah besar. Kalau highway terbakar, ia kekal di situ. Tapi kalau iman kita terbakar, perjalanan kita akhirat pasti masalah. Kata guru tadi, siapa-siapa yang berada di alam barzah, dia gagal melepasi alam barzah, itu satu berita yang paling dahsyat. Kerana perjalanan selepas ini lebih dahsyat, pasti dia tak lepas. Allahu Akbar. Kita nak pergi alam barzah ni tuan-tuan. Kita nak pindah dah sekarang ni. Kita nak berhijrah tuan-tuan. Nak bawa bekal apa? Nak bekalkan diri kita dengan apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Subhanallah. Soalan seterusnya. Daripada Ahliya, bagaimana supaya masa ajal kita Allah redha, ampunkan Apa semua dia? dosa-dosa. Bagaimana supaya masa ajal kita Allah redha, ampunkan semua dosa-dosa kita dalam rahmat-Nya. Sebab tu dalam kehidupan ni kita setiap hari, setiap ruang, setiap saat mengharapkan ihsan Allah. Sebab itulah Allah bagi tahu dalam Quran, sebelum lawangan azan subuh itu perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Keraskan sikit suara kita sebab dosa kita banyak. Itu yang saya belajar. Wallahu alam untuk anda. Saya kongsi apa yang saya belajar. Ya, nak kuat ke nak perlahan tuan guru? Kata guru saya, dosa kita keras, dosa kita banyak, dosa kita boleh bertimbun-timbun, keraskan sikit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ala halaqtani wa ala abluka wa ala ana ahdika wa wa'adika mastata'atu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'bulaka bi ni'matika alayya wa a'bulaka bi dzanbi fa'fili fa innahu la ya'firu dzunuba illa anta. Penghulu sekali istighfar, kena hafal. Tak ada tampal kat dinding, hafal, baca. Penghulu sekali istighfar tu lagi besar daripada semua istighfar yang ada. Ketakutan, kebimbangan itu yang akan membekalkan diri kita dengan perkara baik. Untuk kita mati dalam insya-Allah husnul khatimah. Kita nak mati dalam keadaan baik tapi buatan kita banyak buruk. Kita nak mati dalam keadaan baik tapi banyak bercakap benda buruk. Kita nak mati dalam keadaan baik tapi mata memandang maksiat. Kita menjadi sebahagian orang menyebarkan kemaksiatan. Kita terlibat dengan menghentam, menghina, mencaci orang. Saya tak mencaci, tapi kamu kat komen kamu kata apa? Bila orang fitnah orang, kamu kata apa kat komen? Kamu mengiyakan. Yang dia cakap tu betul ke? Terbukti ke? Allahu Akbar. Jangan main. Sebab dosa-dosa ini kamu mungkin lupa. Allah tak lupa sebab malaikat ratib sedang tulis apa yang kamu cakap. Apa yang kamu nyatakan. Tak boleh gurau-gurau dalam hidup ni. Hidup ni bukan gurauan. Tuan-tuan, ada wali Allah amalannya tinggi beratus tahun Allah lempar masuk neraka. Yang kita ni amalan macam tek kucing, sekejap bagus atau tidak. Nak cakap macam cakap kita orang alim, orang hebat. Allahu Akbar. Subhanallah. Mesti ada kerisauan tentang iman kita. Mesti bimbang dengan amalan kita. Pernah kita menangis tak memikirkan solat-solat kita yang lara, solat-solat kita yang entah apa yang kita terjemahkan, banyak fikir benda lain, risau. Maka perbanyakkan zikir. Perbanyakkan zikir. Zikir ni makanan hati, banyakkan zikir. InsyaAllah, zikir. Lama kelamaan kamu akan rasa ada perubahan dalam hidup kamu. Bila kamu diet, kamu akan nampak perut kamu semakin tidak lagi memboroi-boroi. Kamu tak ambil gula dengan jumlah yang besar, perlahan sikit-sikit kurang sampai kamu dah kurang makan gula. Kamu akan nampak kesihatan kamu lebih baik. Kamu akan nampak penglihatan kamu lebih jelas. Kamu akan nampak perut kamu tak boroi lagi. Nampak tak?
Kalau pemakanan ini boleh memberi kesan kepada kehidupan anda, kenapa anda tidak pandang pada sudut amalan yang anda akan dapat rasa sendiri juga? Bila anda banyak akan zikir, anda akan dapat rasa lebih tenang. Dulu kalau aku, orang kata sekejap aku berhenti. Sekarang aku lebih tenang. Tak payah cerita kat orang, kita lalui sendiri. Alhamdulillah, oh ni kesan zikir. Gandakan lagi, mantapkan lagi. Nampak tak? Jaga baik-baik. Setelah anda dapat kenal pasti ubat yang boleh kawal penyakit anda, akhirnya boleh rawat penyakit anda, akhirnya boleh lumpuhkan, boleh luputkan, boleh lenyapkan penyakit anda. Adakah anda tidak mahu ambil ubat tersebut? Dan ubat untuk jiwa kita lah zikir. Termasuklah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Quran. Nampak tak? Bacalah, zikirlah. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua nantinya, amin, amin, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, sabil qalbi ala dini. Amalkan tu ketika sujud terakhir dalam setiap kali solat, termasuk solat sunat kita. Sujud yang terakhir sebelum kita baca tahiyat. Dan amalkan doa itu. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya mukhalibal qulub sabi qalbi ala dini. Cantik doa tu. Nampak tak? Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Maka tolonglah aku ya Allah untuk mempunyai kesempatan bertaubat, taubat nasuha. Wahai Allah, hati aku berbolak-balik. Ini yang kita takut. Dengar ceramah semangat, lepas ceramah setengah jam kagang buat maksiat. Lepas habis live bersama Pak Aris kagang buat benda lah. Allah Akbar, rugi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nampak Ni dah daftar tak? Di City Convention Center. Program betul Pak Aris, program keluarga sayang, program bersama Pak Aris untuk bicara tentang kehidupan kita. Hari ini kita berhadapan dengan 1001 ujian, 1001 musibah, 1001 kesulitan. Anak-anak kita siapa nak selamatkan iman mereka? Anak-anak kita siapa nak selamatkan kalau bukan kita? Tapi kita ni tahu tak? Tahu tak strategi? Tahu tak teknik? Tahu kaedah tak? Ada ilmu tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Next. Ada soalan? Dari Dilis Otoman, Pak Aris, macam mana kita nak kekal istiqamah untuk menjaga amal ibadat kita? Istiqamah tu juga adalah anugerah Allah SWT kepada manusia kan. Bukan semua manusia Allah bagi dia istiqamah. Bila saya tanya pada salah seorang daripada guru saya kata apa? And saya kata, Habib, macam mana nak dapatkan istiqamah? Istiqamah tu Allah bagi. Allah bagi. Sebab tu ada orang boleh bangun sekali malam, lepas tu setiap malam dia lenyap. Dalam dakapan isteri dia atau suami dia, atau dalam dakapan tilam atau bantal busuk dia, maupun selimut dia yang hapak. Bayangkan selimut yang hapak tu kan, dia lebih seronok dengan selimut hapak dia, bantal busuk dia nyunyut daripada dia bertemu dengan Allah. Nampak tak betapa rendahnya kita punya, betapa rapuhnya iman kita. Kalau tilam kita itu boleh menghalang kita bangun untuk bertemu Allah, jangan tidur atas tilam. Ini saya bicara dari sudut motivasi. Kalau katil kita yang mahal 2-3 ribu tu menghalang kita untuk bangun bertemu dengan Allah, jangan tidur atas katil tu. Tidurlah di atas lantai. Pak Aris, tidur atas lantai bahaya. Biar bahaya kat dunia daripada kau tidur atas katil, kau lagi bahaya kat akhirat besok. Aku tidur atas lantai. Saya tidur atas lantai. Ya, saya tidur atas lantai. Saya tidak tidur atas katil, saya memang tidur atas lantai. Ya, ini bukan gurau, memang saya tidur atas lantai. Saya memang tidur di atas lantai. Kan? Kalau lantai itu menyebabkan tidur saya tidak nyenyak, tidur saya tak nyaman, tidur saya tak selesa, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan itu membuka ruang kepada saya kan, untuk dan mampu bertemu dengan pencipta saya. Allahu Akbar. Buatlah. Subhanallah. Peduli apa? Kalau kau kaya sangat pun, tidur atas katil tidak menambah nilai hidup kau. Engkau beli katil 4,000, adakah dengan tidur atas katil itu menjadikan kau lebih bagus? Ke lebih aprak, lebih bangsat? Nampak tak? Katil tak ada apa-apa nilai pun. Sebab katil itu tidak akan menjadi teman kau di alam barzah. Katil itu tidak akan dibawa masuk ke dalam lubang kubur yang sempit. Tapi yang akan bawa masuk dalam lubang kubur dan tempat yang sempit tu, tuan-tuan, ialah amalan kamu, tahajud kamu, zikir kamu, Quran yang kamu baca, yang kamu selalu tinggalkan, yang selalu tinggalkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Quran tidak akan dibalut
tak akan dikapankan, tak akan diletakkan di dada kamu bersama dengan jenazah kamu nanti. Tetapi ia kekal dalam hatimu, ia kekal dalam rohmu, akan disemadikan. Dan dia akan bangkit bersama dirimu untuk mempertahankan dirimu, kerana kamu telah pertahankan dia ketika kamu berada di dunia ini. Faham ke faham? Subhanallah. Kenapa hari ini anak kita kurang ajar? Kenapa hari ini suami kita cari perempuan lain? Kenapa hari ini isteri kita ada skandal? Kenapa hari ini orang makan rasuah? Orang tinggalkan Allah. Orang tinggalkan Allah. Orang tinggalkan Al-Quran. Subhanallah. Pak Riz, orang pegang Quran, Pak Riz. Imam, Pak Riz, ambil duit tabung masjid. Pak Riz, imam, Pak Riz, tutup masjid, dia tak bagi orang masuk. Ketika imam tu tutup masjid, ketika imam tu ambil duit tabung masjid, ketika imam tu salah pengurusannya, ketika itu dia tidak ada Allah dalam pegangan dia. Walaupun dia imam. Adakah bila mati besok, imam lain bacakan talqin sebut nama imam tu dengan perkataan imam? Siapa pun kita, ulama ke, tuan guru ke, satu dunia puji dia, Allah tetap pandang apa amalan dia. Bukan Allah pandang manusia puji dia. Kan? Ya Allah, kata seorang ulama besar dalam cerita sebuah kitab. Ya Allah, kenapa aku tidak lepas di akhirat? Allah kata, ketika engkau kat dunia, engkau nak manusia pandang kau, dan aku telah bagi pandangan itu. Engkau tak cari pandangan aku, engkau cari pandangan manusia. Maka aku telah bagi pandangan manusia pada engkau. Dan hari ini engkau balik, aku takkan memandang kau. Habis kita. Kalau nak cari pandangan Allah sekarang, kalau nak dapat kasih sayang Allah sekarang, cari dia sampai dapat mardatillah Allah. Satu kata guru tadi, kurang tidur, kita membuta 24 jam. Kurang tidur. Kurang tidur. Pak Riz, kalau kurang tidur sakit, kau tahu tak berapa ramai orang banyak tidur pun sakit? Ada tak kau tengok orang doktor diagnose? Ni kena kanser ni. Macam mana saya boleh kena kanser, doktor? Saya tak mengukur, tak minum arak sihat. Oh, sebab awak kurang tidur. Tak ada. Tak ada. Kan? Minta maaf Encik Jaafar. Anak encik tak terpilih lah masuk ke asrama penuh sebab dia kurang tidur. Tak ada. Tak ada. Kurang tidur, kurang makan. Kita sekejap-sekejap makan, sekejap-sekejap makan. Makan. Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Kita kurangkan makan bukan sebab kerana Allah, kerana nak diet supaya perut tak boroi, sebab supaya nampak kurus, nampak slim. Kan bagus kau letakkan Allah sebagai sasaran kau, insya-Allah kau menang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kurang tidur, kurang makan, insya-Allah. Kurangkan bercakap. Yang Pak Ni cakap ni, habis kau tak cakap macam ni, kau nak dengar kata-kata aku. Kurang bercakap. Makin banyak kau bercakap, makin banyak dosa. Makin banyak dosa, kan? Kau kena bantai dengan malaikat besok. Orang yang kena bantai bukan tempat syurga. Faham tak? Allahu Akbar. Next. Daripada Ismi Nur. Assalamualaikum Pak Riz. Nak tanya, jika suami tak solat dan berkawan dengan kawan yang tak berapa baik, apa yang boleh dilakukan? InsyaAllah, bagus tak soalan ni? Banyak orang ada permasalahan itu kan. Ujian bagi orang yang solat. Dia akan berkawan, dia dapat suami yang tak solat, dia dapat isteri tak solat. Ini ujian untuk kita. Abang nak tengok respon kita macam mana. Abang nak tengok tindak balas kita macam mana. Abang nak tengok apa yang kau buat. Engkau berpaut kat mana. Engkau cari siapa. Engkau pandang siapa. Engkau cari pandangan siapa. Nampak tak? Bila Allah bagi kita ujian, suami tak solat contohnya, suami kaki judi, suami ni main dada, suami ni cari betina lain, suami ni buat ada skandal. Tak kisahlah suami apa pun, baik pun suami maupun isteri. Abang nak tengok respon kamu macam mana. Pertama sekali puan, pertama sekali kan, mesti masukkan kan formula R dan S tu. Tak boleh tidak. Sebab itu formula daripada Allah. Formula daripada Allah. Kan? S dan R, R dan S. Apa tu R? R, Allah remind kita untuk dapatkan R ni, iaitu reda Allah. Allah reda bagi orang yang reda, dia dapat suami macam tu. Ya Allah, aku terima. Aku terima ya Allah ujian ini ya Allah. Maka dia sabar, tidak mengeluh. Sabar bukan maknanya biarlah nanti satu hari nanti suami aku solat lah. Tak apalah, biarlah aku sabar je tengok suami aku. Mana tahu tiba-tiba nanti ada malaikat
datang bagi dia ilham, bagi dia bantuan. Bukan begitu. Sabar tu maknanya menerima ujian itu. Sabar itu maknanya dia tidak menyalahkan Allah. Sabar itu maknanya dia tidak mengungkit-ungkit. Sabar tu maknanya dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Nampak tak? Macam puan tadi kata dia kawan dengan orang salah. Memanglah dia dah tak solat. Mana circle dia siapa agaknya? Orang tak solat dia akan berkawan dengan orang tak solat. Orang tak solat dia akan berkawan dengan orang lara. Orang tak solat dia akan berkawan dengan orang-orang yang rosak. Ada segelintir sangat, segelintir orang tak solat tapi Allah pelihara dia dengan Allah hadirkan orang baik dalam hidup dia. Akhirnya dia solat. Ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi puan, reda dan sabar itu adalah perkara yang mesti buat. Kemudian puan mula buat amalan untuk diri sendiri. Sebab bila puan buat amalan untuk diri sendiri, dia secara tak langsung akan mempengaruhi kehidupan suami puan. Sebab bila puan menjaga hubungan dengan Allah, yang penting tiga ni penting taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Suami tak solat, tapi ketika dia beri arahan kita buat air, kita wajib kena buat. Itu maknanya taat pada suami. Ketika dia minta kita angkat baju dia, kita kena angkat walaupun dia tak solat. Melainkan dia kata awak jangan solat, kalau awak solat saya terajang. Itu wajib kita langgar. Wajib untuk kita hindari. Wajib untuk kita lawan. Lawan pun bukan bertumbuk. Kan kita kena tetap solat seperti mana kisah Asia di istana Firaun. Nampak tak Tapi kalau dia kata awak tolong ambilkan kunci kereta saya, awak ambil sendirilah. Saya malas nak cakap dengan awak lah. Awak solat pun tak buat, saya malas nak cakap dengan awak. Saya rasa jijik lah dengan awak. Saya rasa hina lah duduk dengan awak. Tak boleh. Awak kena taat pada suami awak. Bila awak taat pada suami awak, sebab itu formula besar tu yang ramai orang perempuan tak nampak. Suami ada perempuan lain, kamu taat pada suami awak, awak doa, ya Allah, aku telah jalankan tanggungjawab aku sebagai seorang isteri. Mudah-mudahan perbuatan aku ini kau terima, kau reda ya Allah. Bila kamu reda dengan ujian, maka Allah reda dengan kamu. Dan Allah akan bagi kamu syurga. Itu janji Allah dalam Quran. Ya Allah, aku reda dengan ujian ni. Ya Allah, kalau kau reda dengan apa yang telah aku lakukan kepada suami aku, aku taat pada dia, aku patuh pada dia, ya Allah. Ya Allah, tolonglah selamatkan suami aku, berikan dia hidayah. Nampak tak? Sebab kamu taat tadi, dia jadi satu koleksi doa yang mahal. Dia akan jadi sebagai satu tawasul kepada hidup doa kita, sebagai tawasul dalam tindakan kita. Wahai Allah, kalau kau nampak ketaatan aku pada suami aku, wahai Allah, kalau kau nampak perbuatan baik aku pada suami aku tidak engkar pada dia, aku taat pada dia, maka ya Allah, kalau kau terima amalan aku, tolong selamatkan suami aku, jadikan dia suami yang baik, berilah dia hidayah ya Allah, bimbinglah dia ya Allah, bantulah dia ya Allah, hadirkan orang baik-baik dalam hidup dia ya Allah. Nampak tak? Kita bukan ada magic boleh sentuh jadi bagus. Saya pun tak ada benda tu semua. Kita bukan ada karamah. Kita nak kejar istiqamah. Nampak tak? Maka kamu kena gigih menjaga amalan. Jaga amalan. Minta pada Allah, wahai Allah, jadikan aku orang yang sentiasa menjaga amalan aku. Minta, walaupun dalam bahasa Melayu. Minta, wahai Allah, jadikan aku orang yang sentiasa menjaga amalan aku. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jami' dan sami', biar sedikit tapi berpanjangan, insya-Allah. Nampak tak Jami' dan sami' sikit tapi berpanjangan. Jaga tahajud 2 rakaat, malam-malam bangun pukul 4 pagi, bangun tuan-tuan, buat solat hajat, buat solat taubat, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, banyakkan istighfar. Ya Allah, tolong aku menangis puas-puas, menangis dengan berlindangan air mata sungguh-sungguh, ikhlas daripada hati. Allah tahu siapa kita. Keikhlasan itu Allah tahu. Allah tahu hamba di mana yang ikhlas, hamba mana yang berpura-pura, hamba mana yang sungguh-sungguh dapatkan reda dia, dapatkan mardatilah dia, kasih sayang dia. Jadi kita sedaya upaya untuk menjadi hamba dia yang ikhlas, ahlullah, dan nak jadi ahli keluarga Allah, kena sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Masa anda siapkan makanan untuk suami, siapkan makanan tadi tu, sentiasa doa, banyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Apa saja buat selawat, apa saja buat selawat, ya Allah, dengan berkat selawat, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, hidayah sampai pada keluarga aku. Mudah-mudahan kau lindungilah keluarga aku. Selamatkan iman suami aku, selamatkan iman isteri aku. Buat apa saja selawat. Mas, siapa-siapa yang bekerja, pastikan rezeki yang halal dan diberkati. Betul-betul miss 5 minit, ganti 5 minit, malah lebih. Nampak tak? Kat pejabat termenung sekejap, tak ada buat setengah jam, ganti balik setengah jam. Bagi dalam bentuk yang terbaik. Mudah-mudahan rezeki kita benar-benar berkat dan halal. Halal dan berkati. Allahu Akbar. Bila kita dapat rezeki yang halal, kita bagi anak bini kita makan,
mudah-mudahan ia menjadi asbab untuk mereka dapat kebaikan. Allahu Akbar. Next. City Convention Center 4/12. Jangan lupa daftarkan diri. And sahabat-sahabat di TikTok, anda boleh tekan ke atas Pak Aris. Nampak tak Pak Aris? And ada nombor telefon kan? Semua ada nombor telefon situ kan? Nombor telefon dua-dua orang ada kan? Kan? Dua-dua nombor telefon ada kat situ kan? Anda boleh telefon. Bukan, ada nombor telefon? Ada nombor telefon kat situ. Ya ada nombor telefon. Satu kau, satu dia. Kan? Anda tekan Pak Arisku, anda akan nombor telefon, boleh hubungi kita mana-mana nombor telefon tu. Atau anda boleh tulis kat ruang komen. Kan? Dapat maklumat kat komen tu. Kan? Anda boleh tekan tu, anda boleh tengok kita punya website. Kat situ ada website, anda boleh dapatkan maklumat di website tu. Kan? Anda boleh dapatkan maklumat di website. Dan kat situ ada banyak maklumat keluarga. Program kita anda boleh dapatkan. Program kita 24/12 dapatkan manfaat. Tapi orang di sini kan dia tak ada masalah sebab nombor telefon kita boleh bagi direct. Anda boleh hubungi kita direct, anda boleh WhatsApp kita, anda boleh tanya apa benda pun. Kan? Subhanallah. Bagi mereka yang nak masuk anak ke madrasah ke Pak Aris, madrasah Pak Aris ni anda boleh lakukan sekarang ni. Kita dah mula buka pendaftaran untuk madrasah. Tempat sangat terhad untuk anda masuk. Tuan-tuan, hari ini kalau anda tak bagi anak anda dengan agama, tak dedahkan mereka dengan agama, ya Allah, ujian sangat besar tuan-tuan, ujian sangat besar. Ujian sangat besar. Kan? Jangan terperangkap dengan bicara masyarakat tentang kes KFC budak tahfiz tu. Nampak tak betapa Allah muliakan budak tahfiz. Semua orang cakap pasal budak tahfiz. Sedangkan ada berapa ramai orang dalam stadium tu yang remaja seperti mereka tapi tak dibicarakan. Orang pandang budak tahfiz. Maknanya budak tahfiz ni mana pergi pun orang nampak. Nampak tak? Jadi berhenti buat maksiat. Jangan buat maksiat. Jangan buat benda salah. Jangan buat perkara-perkara larang. Dan sebab orang yang hidupkan agama ni kan sentiasa dipandang oleh orang. Baik buruk mesti terdedah. Baik buruk mesti kena. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Yang paling penting tuan-tuan kan dapatkan kan peluang untuk antara anak-anak belajar ke pondok. Pak Aris kalau belajar pondok nanti nak pergi mana? Habis 30 juzuk masuklah sekolah atau ambil tulis SPM. Itu perkara biasa. And berapa ramai anak-anak tahfiz yang skor SPM dengan cemerlang, gilang gemilang, dan walaupun tak dikabarkan tapi itulah kenyataan. Dan soalan panas itu. okey. Tapi saya baca sikit daripada daripada Nur Iman. Teruskan berdakwah Pak Aris. Kami suka dengan dakwah cara macam ni. Sekarang dah tak boleh berlembut. Semoga ramai macam Pak Aris. Amin. Sebarkan dakwah. Kita disuruh solat sekejap sangat. Paling panjang pun 60 hingga 90 tahun je. Tu pun suka ke? Akhirat esok dilarang solat. Al-Quran juga jadi penghibur di kalangan ahli syurga. Yang belum bertaubat, bertaubatlah. Kita dah di fasa terakhir. Jadi jangan lupa tuan-tuan 24/12 daftarkan keluarga anda dapatkan manfaat insya-Allah. Dan kita sama-sama berkumpul untuk dapat sesuatu yang bermanfaat. Dan sekarang ni cabaran dia besar, bukan sikit Allahu Akbar. Orang tanya saya, Pak Aris apa beza belajar tahfiz dengan belajar kat sekolah? Kan mesti ada beza kan. Orang belajar kat tahfiz kan mereka 24 jam belajar agama. Kan kehidupan mereka kan dibentuk untuk menjadi seorang yang ada agama. Kan pada waktu yang sama selepas berjaya habis 30 juzuk, kalau belajar Quran lah, belajar kitab dia 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Okey, selepas habis 30 juzuk, anda buat syahadah, kemudian anda ambil SPM pun boleh juga. Kalau cita-cita anda nak ambil bidang jutera, bidang farmasis, bidang akaun, boleh. Tapi bayangkan doktor hafiz 30 juzuk. Seorang jurutera, seorang arkitek, hafiz 30 juzuk. Tapi kalau kita belajar sekolah, habis SPM, kemudian nak hafal Quran, bukan senang. Cabaran dia besar. Perlukan satu komitmen yang luar biasa. Tapi daripada kecil kita dah hayunkan Quran, daripada kecil kita dah tarbiyah dengan Quran, daripada kecil kita dah piling dengan Al-Quran, apa lagi yang boleh halang kita? Dan tak nak ke anda ada anak-anak yang besok anda mati? Subhanallah, Quran dia mengalir semacam air pada anda. Dia sentiasa baca Quran. Dia sentiasa duduk je dia boleh baca Quran. Sebab dia hafal Quran. Duduk-duduk sambil bawa kereta, sambil basuh kereta, sambil buat kerja, sambil stapler kertas, ayat Quran dibaca je berjalan. Nampak tak? Tak nak je. Tak nak. Kan? Tak rugi. Tentulah. Kan? Ada isu-isu tertentu
di sebalik cerita madrasah memang ada. Tapi itu tak sepatutnya menjadi penghalang kepada kita untuk berjuang. Sebab itu saya pesan begini. Kalau anda nak hantar anak anda ke mana sekalipun, awak hantar sekolah sekalipun, minta petunjuk pada Allah. Wahai Allah, aku nak hantar anak aku belajar ke sekolah. Tahun depan dia mula darjah 1. Ya Allah, bagi aku petunjuk, bagi aku bimbingan. Saya ada seorang pelajar nak habis 30 juzuk dah. Dia masa sekolah, masa masuk darjah 1 dia tak nak. Sekolah tadika, mak dia hantar sekolah tadika Islam. Masuk darjah 1 dia tak nak. Dia tak nak, dia kata mak nak masuk belajar Quran, nak baca Quran, nak baca Quran. Tapi mak dia kata belajar sekolah lah. Tak apa, mak pun tak dedah dengan Quran kan, tak dedah dengan dunia tahfiz. Bukan semua orang tahu pasal dunia tahfiz ni. Dia hantar juga nak darjah 1. Tapi darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4. Anak dia asyik mengingit nak Quran, nak belajar, nak belajar tahfiz, nak baca tahfiz. Anak dia beritahu dia bapak dia, mak dia. Akhirnya masa tingkatan 1, tingkatan 2, dia hantar anak dia belajar tahfiz. Anak dia berlezuk, akhlak membaik, hafazan memantap. Nampak tak? Kalau anak kita minat pada Quran, jangan kita terkebelakang. Jangan kita rasa kita ni, anak saya besok belajar Quran, boleh tak jadi manusia? Belajar Quran dah jadi manusia. Belajar Quran dah jadi manusia. Kan? Allahu Akbar. Bila dia menguasai Quran, dia boleh kuasai fizik, dia boleh belajar, dia boleh kuasai kimia, dia boleh kuasai matematik and maths. Ini saya ada belajar. Satu sekolah kan, saya ada belajar saya. Ambil SPM kan, bulan 1, start bulan 12 ni SPM kan, amali kan, ambil sains. Allahu Akbar. Siapa kita tak boleh? InsyaAllah. Okey. Dah. Saya nak tutup pertemuan ni. Apa ni? Kepada Nur Iman. Sebab tak tegur kaum lelaki lah terjadi banyak hal yang pecah-kacirkan rumah tangga. Lelaki ketua keluarga. Kebanyakan ustaz asyik tegur perempuan je. Sebab apa? Sebab awak lelaki ke? Okey. Nur Iman ni baru masuk ni. Dia baru masuk, dia baru kenal saya. Dia tak tahu. Kalau dah kenal, bukalah live saya kat Facebook. Nanti kamu kenal lah. Ini bukan soal tegur lelaki, tegur perempuan. Bila minda kita sempit, nanti pandangan kita pun jadi sempit. Kan? Faham Siapa dah ikut saya lama, dia tahu dah. Kan saya pun tak perlu jawab soalan macam ni. Faham Jangan beremosi dengan satu isu. Kan? Jangan beremosi. Dalam kehidupan ini, kan, kita jangan beremosi. Orang tegur bermakna orang sayang kita. Orang nak selamatkan iman. Saya ni bukan pejuang lelaki, bukan juga pejuang wanita, tapi saya pejuang agama saya. Faham tak Saya tak ada untung perjuangkan wanita, saya tak ada untung perjuangkan lelaki, tapi keuntungan saya bila saya berjuang untuk agama ni. Nampak tak? Dalam beribadah dan perjuangan kita ialah untuk lihat orang dekat dengan Allah SWT. Jadi puan yang bertanya soalan, anda pergi tengok live saya sebelum-sebelum ni, anda dengar, bila ada 2 telinga, anda kena gunakan 2 telinga tu, jangan guna 1 telinga. Nanti anda nanti sakit telinga anda, bernanah nanti. Kan? Betip-betip telinga anda. Faham tak anda kena gunakan 2 telinga tu. Faham Kita dah buat live ni nak dekat 15 tahun. Faham tak? Kan? Buat live kan? Ceramah tu dah 26 tahun. Kan? Dia bukan soal sebab bapak saya lelaki, mak saya perempuan. Saya tak sebelah, saya tak kata berjuang untuk mak saya. Bapak saya pun ada betul. Kan? Berjuang untuk ayah, mak pun betul. Dua-dua kita sayang. Faham tak? Bila saya bercakap ni sebab anda adalah keluarga saya. Faham tak Saya ada anak perempuan 3 orang. Bini seorang. Saya ada 4 orang, saya seorang je lelaki. Faham tak? Lepas live ni kan isteri saya akan tegur, wah, awak cakap pandai awak macam sini. Kena. Kan? Kita terimalah. Tak cakap macam mana. Kan? Sebab saya nak Umar, dia kalau jalan tu, iblis pun tak berani lalu kat tempat dia. Tapi bini dia boleh faham tak? Dia terima je. Dia ajar kita untuk menerima. Tak ada masalah. Kan? Bila ada part kat perempuan tu ada silap, kita tegur lah. Kalau kat part lelaki salah, kita tegur lah. Itu perkara biasa dalam dakwah. Faham tak? Kalau semua kita nak sebelah satu orang je, kan? Maka kita tak ada dalam perjuangan. Kan? Mungkin anda baru masuk, baru kenal saya. Mungkin anda nampak saya berat sebelah. Tak ada. Kan? Ini perjuangan dakwah. Saya tak peduli siapa pun. Kan? Pemerintah pun kita hentam. Kan? Tak kira parti mana pun salah-salah lah. Tuan guru ke, Tuan Haji ke. Kan? Siapa salah-salah. Kan? Faham tak? Kita perjuangan kita bukan kerana parti, perjuangan kita bukan kerana orang, perjuangan kita kerana Allah SWT. Ramai orang tak suka saya sebab saya tegur orang. Kan? Kalau saya tak tegur orang, nanti Allah tegur saya lagi teruk saya. Faham tak? Jadi baik kita tegur. Kan? Tegur kita ni ada cara, ada kaedah, ada metod. Banyak lebuh raya kan? Faham Lebuh raya macam-macam lebuh raya ada. Kan? Ada keras, ada tegas, kan? Ada lembut. Faham? Kan? Kan? Batu kalau keras tak boleh ketuk dengan tangan. Patah tangan kita. Kena pakai pengetuk. Pengetuk pun kemik. Pengetuk pun patah. Pakailah alat yang lebih keras. Macam tu lah hati kau dah keras, kena sentuh dengan yang keras sikit. Faham tak? Tapi kalau yang lembut, kan? Pegang pun boleh. Kan?
kuih lembut, pegang dengan tangan tak apa. Faham tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. So, ini perjuangan kita. Puan kan, kalau kamu rasa kan perjuangan ni mesti kat perempuan je, tak ada juga untuk lelaki. Perjuangan untuk lelaki tak ada juga untuk perempuan. Ada juga perempuan ada skandal, ada juga lelaki ada skandal. Faham kan? Ikut live saya kamu akan tahu. Saya punya follower paling banyak perempuan. Kan? Tak ada orang perempuan nak ikut saya kalau saya asyik tentang perempuan je. Faham ke? Faham tu cukup lah. Faham kita dah lama dah. Tak apa. Kenapa live seperti ni penting? Sebab ramai orang kat luar sana buat live cerita macam-macam kan. Kita cuba buat satu kelainan untuk bawa cerita kekeluargaan. Nak selamatkan Umar. Kita sayang Umar. Puan tahu tak berapa banyak kes remaja bergandung? Dan tahu tak lelaki tak boleh mengandung kan? Sebab tu kita nak selamatkan iman anak-anak kita. Faham Dan tahu tak berapa ramai orang murtad? Kan? Awak saya pernah tahan satu bas kan, yang dibawa untuk ke gereja dalam semua Melayu. Saya pernah buat macam tu. Tapi nak cerita banyak-banyak pun tak guna lah. Kan? Dalam bab dakwah kan, kita kena teruskan perjuangan. Tak semua orang suka kita. Takkan orang tak suka kita kena berhenti dalam perjuangan. Faham tak Itu perkara biasa. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Nanti satu hari nanti puan ada anak lelaki kan. Nanti tak semena-mena nanti puan akan bela lelaki bila dia bergaduh dengan bini dia. Sekarang kita marah sebab bela lelaki. Kan? Perempuan kena pertahankan. Perempuan besok anak kita bergaduh dengan isteri dia. Dia mengadu kat kita sebelah anak kita. Anak kita siapa? Lelaki. Kita pula sebelah lelaki. Kan? Kena tang-tang kita pula pertahankan anak lelaki. Nampak tak? Wah, tang-tang orang. Ini salah. Kan? Mempertahankan lelaki. Perempuan yang benar. Perempuan. Ini bukan perjuangan. Nabi, ingat tak 2 hari lepas saya kata, Islam datang selamatkan wanita. Apa masalah pula? Islam datang selamatkan wanita. Dulu wanita jadi bahan perkosaan, jadi bahan ranjang lelaki. Wanita ditanam hidup-hidup. Kan? Wanita diperdagangkan. Islam, kita patut bersyukur Allah hadirkan Islam, hadirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Kita teruskan legasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan saya ada anak 3 perempuan lah. Tak payah cakap, memang kita tak faham lah. Orang perempuan sabar. Faham tak? Innallah ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Apa kita nak kecoh-kecoh? Ustaz Rahim Bani, tanya Ustaz Rahim Bani, bekas ketua penguasa ni Melaka. Kan? Bekas ketua penguasa, dia tangkap banyak siapa? Kan? Ini bukan soal lelaki, bukan soal perempuan. Perjuangan kita kerana Allah. Kan? Kalau saya sentuh pasal perempuan, bermakna saya tidak membenci perempuan. Kalau saya sentuh lelaki, bukan makna lelaki pun hentam saya. Wah, Pak Ali macam bagus je pertahankan wanita. Kan? Ini bukan soal perjuangan wanita dan lelaki. Kan? Ini perjuangan kerana Allah, nak samakan iman orang. Faham kan? Kena faham ni. Zaman sekarang skandal berlambak. Kan? Kalau kita tak bertegab, tak berkeras, macam-macam berlaku. Asyik nak menangkan orang yang mampus lah. Kita nak menangkan Islam, bukan menangkan orang. Kan? Perjuangan kita bukan kerana nak menangkan siapa-siapa. Tak ada puak yang patut kita menangkan. Melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Siapa-siapa langgar Allah, itu adalah musuh kita. Kan? Siapa-siapa yang ketepikan perjuangan Rasulullah, itu adalah masalah besar kita. Kan? Okey, saya nak undur diri. InsyaAllah jangan kecil hati, jangan terasa hati. Kan? Kita nak happy-happy. Dalam happy ada keras, dalam happy ada matlamat, dalam happy ada perjuangan. Ya, betul lah. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan kan Nabi dah pesan dalam Quran tersentuh, dah terselit. Kan? Kuntum khaira ummah, syaratnya 2. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nampak tak? 2 je. Ajak orang kebaikan, mencegah orang ke arah kemungkaran. InsyaAllah. Okey, terbaik. Bye. Berlapang dada. Kan? Buat yang terbaik dalam hidup. InsyaAllah kita jadi yang terbaik. Kan? Live setiap hari, perjuangan untuk agama. Bukan perjuangan untuk gender ke. Perjuangan untuk kaum ke, bangsa ke. Perjuangan untuk Islam. Dalam live saya ada orang India, Islam. Ada orang India masih belum Islam. Ada orang, follower saya ni ada pelacur. Kan? Kadang-kadang datang, kadang-kadang tak ada, dia tengok rakaman. Dan dia cakap kita kat sini, ya Pak Ali saya macam ni, saya macam ni. Kan? Kita kena sabar nak dakwah orang. Saya undur diri. Jadi baik, senyum. Tak apa, insyaAllah. Terima kasih semua yang hadir. Sahabat-sahabat saya. Kan? InsyaAllah, buat yang terbaik. Dunia ni sekejap je. Kan? Buat yang terbaik. Kita nak tinggalkan dunia dengan penuh keimanan, kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. InsyaAllah. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita
perkongsian yang pastinya sangat menarik daripada Pak Aris. Mudah-mudahan dapat banyak ilmu lah daripada perkongsian Pak Aris, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Daripada anda yang mungkin kali pertama hadir dalam live bersama dengan Pak Aris, insya-Allah lah kita boleh pada kekal lah bersama dengan Pak Aris untuk kita tengok bagaimanakah perkembangan Pak Aris dalam live ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat ilmu-ilmu yang boleh kita terapkan dalam keluarga kita untuk kita membinakan keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Apa tuan kata aku sambil masak ni, alhamdulillah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan dimudahkan. Okey tuan-tuan, sebelum saya nak akhiri live ini, saya ingin ingatkan sekali lagi pada tuan-tuan, jangan lupa untuk daftarkan diri anda dan keluarga anda ke mana? Ke seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Kalau kita tengok secara live ni mungkin kita tak puas hati guys sebab sekejap saja. Jadi banyak persoalan yang tak sempat kita nak tanya. Jadi jom sama-sama. Sekarang ni Pak Aris nak buka seluas-luasnya peluang kepada anda semua untuk sama-sama kita jumpa Pak Aris secara berdepan pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor, di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor 24 Disember 2023. Cara-cara nak daftar macam mana? Mudah je. Pergi saja dekat bio Pak Aris Motivasi, Pak Aris Galeri ataupun staf Pak Aris. Bolehlah berhubung dengan kami di situ untuk mengetahui cara-cara untuk berdaftar ke seminar bersama dengan Pak Aris. Dan kepada anda yang menonton daripada platform yang satu lagi tu, kita dah naikkanlah info di situ. Anda boleh terus berhubung dengan kami, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dipermudahkan untuk bertemu pada 24 Disember ni, insya-Allah. Dan jangan lupa juga untuk anda yang mungkin baru lagi dalam live Pak Aris bersiaran langsung hampir setiap hari berbicarakan isu kekeluargaan. Dan jadi jom sama-sama lah kita gunakan peluang ini untuk sama-sama hadir dan kita boleh bertanya soalan dan berkongsi pandangan. Mudah-mudahan kita menemui satu titik pertemuan untuk kita membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, daripada anda yang bagi gift tadi di TikTok, terima kasih. Mudah-mudahan murah rezeki. Pada anda yang tonton daripada mula hingga akhir, yang singgah walaupun sebentar, terima kasih. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki dunia akhirat. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang menonton daripada platform yang satu lagi tu, insya-Allah. Terima kasih. Okey, dan jangan lupa juga kepada anda semua yang ingin mendapatkan produk kopi daripada Pak Aris, iaitu Pak Aris Kopi, bolehlah berhubung dengan kami di profil Pak Aris Motivasi. Dapatkan Pak Aris Kopi, minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut, insya-Allah. Okey tuan-puan, jangan marah-marah, senyum selalu. Bak kata Pak Aris, jangan marah-marah nanti kena jual. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.